Dr. Zaimi, okey, seterusnya dalam konteks negara kita lah, kita semua sedia maklum bahawa the constitution is the ultimate law of the country. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Dan dalam perlembagaan kita juga ada menyebut tentang keistimewaan Melayu. Dan dalam undang-undang juga menyebut bahawa Muslim adalah Melayu, Melayu adalah Muslim. Okey, itu asas. Persoalannya sekarang ialah apabila disebut tentang kebebasan, keistimewaan hak orang Melayu, ada juga disebut mereka yang mempertikaikan keistimewaan ini yang akhirnya kita minta jauh lah berlaku peristiwa hitam iaitu 13 Mei 1969. Yang saya nak lontarkan soalan pada Dr. Zami ialah macam mana kita nak merungkai, macam mana kita nak meneutralkan situasi ini. Kita nak mempertahankan hak orang Melayu. Pada masa yang sama Islam sebagai agama persekutuan. Pada masa yang sama kita tak nak mengguriskan kawan-kawan kita yang tidak berbangsa Melayu. Macam mana Kita tanya Dr. Zaimi. Apa jawapannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey. Pertama sekali saya nak sebut juga di sini adalah bila kita berbicara tentang agama Islam, dan saya sebut tadi Islam ini sebagai agama yang bersifat universal. Agama yang bersifat tidak hanya memikirkan tentang penganut dia saja. Dia adalah satu agama yang mempunyai misi nak menjaga kebajikan dan hak semua yang berada di bawah kuasa dia dan kerajaan dia. Dan tidak ada pun di dalam sejarah Islam mana-mana orang yang bukan Islam diseksa kerana agama yang tak sama dengan agama orang Islam. Yang kedua, Islam juga tidak memusuhi bangsa. Bila kita menyebut negara Islam, negara Malaysia ni dikuasai oleh orang Islam, majoriti penduduknya adalah penduduk Muslim. Asal negara ni pun Melayu. Jadi negara ni asalnya Melayu yang duduk. Bila dijajah, maka datanglah bangsa-bangsa lain dibawa oleh British. Datanglah Cina, datanglah India separuh. Datang. Bila datang nak merdeka, bagi syarat. British bagi syarat kena terima orang Cina dan orang India sebagai warga negara, tak perlu dibawa balik. Itu syarat kalau nak merdeka, antara salah satu syarat. Kerana mungkin British anggap pada masa tu kalau nak bawa Cina ni balik, nak bawa India ni balik, makan kos. Dan dia tak mampu, dia tak nak keluarkan kos. Jadi orang Melayu ni terima orang Cina dan orang India duduk dalam negara. Ya, dia terima. Tanpa ada minta bayaran apa-apa, tanpa ada pertumpahan darah. Kalau kita tengok negara luar, nak dapat hak warga negara, kadang-kadang perlu menumpahkan darah. Perang dia. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Tapi setakat kita baca sejarah Melayu ni, sejarah tanah Melayu, Malaya ni tak ada lagi lah yang kena bunuh disebabkan perbezaan bangsa. Tak ada lagi. Bahkan sikap toleransi dalam negara ni bagi saya begitu tinggi kepada orang yang bukan Islam dan bukan Melayu. Kita ada cuti raya Cina. Seminggu tahun ni. Seminggu cuti. Kita ada cuti Deepavali. Kita ada cuti Taipusam. Siapa yang duduk dekat Batu Cape dia tahulah. Bila Taipusam, jam jalan. Tapi orang kita tetap benarkan. Orang Melayu tetap benarkan. Cuti boleh cuti. Semua orang cuti. Dengan dia cuti. Dengan dia pun cuti. Polis je marah. Sebab polis tak boleh cuti. Kalau kita pergi negara luar, contohlah kita pergi US, negara yang paling bebas lah kononnya dalam dunia ni. Raya puasa tak cuti. Dia cuti bila? Christmas saja. Perayaan lain ada cuti tak? Dekat US ada cuti tak Taipusam? Saya tak tahu. Ada cuti tak Deepavali? Saya tak tahu. Setahu saya tak adalah sebab raya puasa pun tak cuti. Dia orang terpaksa minta cuti sendiri. Tapi bila Christmas dia cuti sampai tahun baru. Maksudnya nak dibandingkan Amerika, US dengan Malaysia. Malaysia toleransi lebih lagi. Tapi kita kena faham hakikat negara kita. Yang mana orang Melayu ni
ketika mana dijajah, mentaliti dia bukan macam mentaliti orang Cina yang biasa meniaga. Dan benda ni biasa, orang pendatang ni dia akan struggle lebih daripada orang asal. Kerana orang asal mungkin dia ada comfort zone dia. Orang asing ni bila dia datang, dia tahu dia tak ada siapa. Resilient dia. Dia ada sifat nak berjuang untuk hidup. Ya. Maka Macam orang Melayu pergi luar negara. ya, dia akan kuat, kental berbanding orang Melayu yang duduk dalam negara. Kerana dalam negara ni keluarga ada, mungkin dia fikir kerajaan boleh bagi subsidi. Ya. Jadi mentaliti orang yang berada dalam negara kita ni dari sudut semangatnya, dari sudut kemahirannya tak sama macam orang bangsa lain yang asalnya datang daripada luar. Maka sebab itu perlu diberikan bantuan yang tidak sama kepada bangsa lain. Dan ini tidak menyalahi pun ajaran Islam. Kerana ajaran Islam mengajar kita untuk memberikan prioriti kepada benda yang penting. Dan selagi mana tidak menafikan ataupun menzalimi hak orang lain. Jadi sebab itu dalam hadis pun sebenarnya Nabi SAW ada mengkhususkan beberapa hadis kepada sahabat dan tak bagi tahu pada sahabat lain. Ada benda, contohnya hadis, Nabi bagi tahu kat sahabat ni tapi Nabi tak bagi tahu kat sahabat lain. Kerana mungkin sahabat lain tak sesuai tahu hadis ni. Ada juga dalam keadaan Nabi SAW memberikan pemberian ni kepada golongan ni tapi Nabi tak bagi pada golongan lain. Contoh dalam satu kisah, bila Nabi dapat harta rampasan perang, ketika mana berlakunya perang Hunain, Nabi bagi kepada orang yang baru masuk Islam. Pemberian tu Nabi bagi pada orang yang baru masuk Islam. Sehingga kan orang-orang Ansar jadi kecil hati. Orang Ansar kata, kami yang berjuang lama untuk Islam ni, bahkan senjata kami masih lagi basah darahnya kerana lawan dengan orang-orang yang memerangi kami. Tiba-tiba pemberian tu kami tak dapat. Nabi suruh ketua orang Ansar pada masa tu untuk himpunkan orang Ansar ramai-ramai. Nabi bagi tahu. Nabi kata, aku bagi pemberian ni, Nabi kata, min ajli lu'a'atin ta'allaftu biha atau ta'allafu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Aku ambil beberapa habuan ni, aku bagi pada orang lain kerana aku inginkan mereka ini kekal di dalam Islam. Dan aku tinggalkan kamu kerana aku tahu kamu ni telah kuat pegangan agamanya. Kalau tak bagi pun kekal Islam. Maksudnya di sana ada prioriti dalam pemberian. Begitu juga dalam hadis, Nabi mengkhususkan beberapa pemberian dia bagi pada ahli sufah. Ahli sufah orang yang duduk kat Masjid Nabawi, orang miskin. Nabi kalau sampai apa-apa harta, barang makan, Nabi akan bagi pada orang sufah. Kenapa bagi pada orang sufah? Kerana orang sufah memerlukan. Maka begitu jugalah dalam negara kita. Bila sebut tentang hak Melayu, kita tak zalimi hak orang lain. Tapi Melayu tu dia perlu dibantu kerana mungkin disebabkan oleh kerana keadaan dia memerlukan bantuan. Anak yang sakit memerlukan lebih belanja pada anak yang sihat. Anak yang belajar sampai universiti perlu lebih belanja daripada anak yang belajar sampai SPM saja. Dua-dua anak kita. Bukan maksudnya kita sayang yang tu lebih, tapi dia perlu belanja lebih kerana keadaan dia pada ketika itu. Maka sebab itu bagi saya lah, bila kita berbicara tentang hak Melayu, keistimewaan orang Melayu, benda ni telah diputuskan oleh negara, oleh pemerintah, oleh rakyat yang duduk dalam negara kita. Maka ia tidaklah bercanggah selagi mana kita tak menzalimi bangsa lain, tak menzalimi hak orang lain, tidak menzalimi hak orang lain. Ini keistimewaan yang dibagi kepada orang asal yang menjadi penduduk asal bagi negara ni kerana mereka memerlukan. Jadi cukuplah sekadar itu dulu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Okey.